Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar? Baik? Oke, bagus kalau semuanya baik dan sehat. Oke, hari ini kita akan belajar Sejarah Tingkatan 2 Bab 10 Sarawak dan Sabah. Kita akan belajar dalam subtopik 10.2 yaitu kemunculan pemerintahan tempatan. Oke. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari bentuk pemerintahan yang terdapat di Sarawak. Dan yang kedua, kita akan mempelajari bentuk pemerintahan yang terdapat di Sabah. Dan yang ketiga, secara tidak langsung kita mempunyai pengetahuan dalam perbandingan bentuk pemerintahan di Sarawak dan Sabah. Oke. Sebelum itu, apa yang kamu nampak dalam slide ini? Iya, betul, peta. Peta apa? Betul, peta Sabah dan Sarawak. Kawasan yang berwarna biru adalah peta negeri Sabah dan kawasan yang berwarna ungu adalah peta negeri Sarawak. Oke. Seterusnya, kita akan masuk dalam kemunculan pemerintahan tempatan bagian pengenalan. Oke, di Sarawak dan Sabah telah wujud beberapa bentuk pemerintahan tempatan yang tersusun dan tersendiri. Bentuk pemerintahan ini wujud berdasarkan kawasan geografi, yaitu pendalaman dan lembah sungai. Oke, di Sarawak, pemerintahan tempatannya dibentuk di pedalaman dan lembah sungai. Di pedalaman, penduduknya membentuk sistem kepimpinan kesukuan mengikut kaum masing-masing. Di lembah sungai pula terdapat pemerintahan tempatan yang kemudiannya berubah kepada pemerintahan wilayah kuasa besar alam Melayu seperti Kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Oke. Dalam kepimpinan kesukuan di kawasan pendalaman Sarawak, terdapat kepimpinan kesukuan yang berbeza daripada kawasan muara sungai. Setiap kaum mempunyai ketuanya yang bebas daripada kawalan mana-mana kuasa dari luar. Masyarakat Iban mempunyai ketua mereka sendiri yang dikenali sebagai tuai rumah. Bagi kaum Kayan pula, pemimpin mereka dikenali sebagai Kelunan Maren atau Hipun Uma. Pemimpin kaum Kenya pula dikenali sebagai Peran Lepo, manakala pemimpin kaum Kelabit dikenali sebagai Laih Raye. Oke, seterusnya kita akan masuk kepada kepimpinan lembah sungai Sarawak. Hubungan dengan kerajaan alam Melayu membentuk pemerintahan kerajaan dan wakil raja di Sarawak. Oke. Di Sarawak terdapat kerajaan di kawasan lembah sungai, yaitu Sawako, Samadong, Kalka, Saribas, dan Melano. Wujud interaksi antara kerajaan ini dengan kerajaan luar. Kerajaan ini telah muncul sejak abad ke-7 dan berakhir pada abad ke-14. Oke, seterusnya kita masuk kepada wakil raja. Oke, pengaruh kerajaan di alam Melayu ke atas Sarawak membawa kepada terbentuknya sistem wakil raja di Sarawak. Hal ini berlaku bermula dengan pengaruh kerajaan Majapahit. Kerajaan Sambas menyambung sistem ini dengan melantik pemimpin tempatan sebagai wakil mereka. Manakala Kesultanan Melayu Brunei pula melantik dua wakilnya sama ada wakil terus dari Brunei atau pemimpin tempatan. Kawasan kekuasaan mereka adalah di sekitar dan di sepanjang sungai yang mereka wakili.
Wakil-wakil raja ini menjalankan pemerintahan dalam aspek kehakiman, kebajikan, dan menjaga keamanan kawasan yang mereka wakili. Mereka juga mengutip hasil cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Semasa pentadbiran Kesultanan Melayu Brunei, usaha telah dibuat untuk menguatkan hubungan mereka dengan kaum-kaum di pedalaman. Suku kaum di pedalaman ini diiktiraf oleh Kesultanan Melayu Brunei dan diberi gelaran orang kaya. Lokasi memainkan peranan dalam pembentukan pemerintahan tempatan di Sarawak. Penduduk di lembah sungai ditadbir menerusi kerajaan dan wakil raja. Penduduk di kawasan pendalaman pula membentuk pentadbiran berdasarkan suku kaum dan puak tertentu. Kedua-dua bentuk kepimpinan ini menjelaskan bahwa penduduk Sarawak mempunyai pentadbiran yang tersusun dan teratur. Oke, sebelum itu, murid-murid tahu tentang bukti tentang 5 kerajaan di Sarawak. Terdapat bukti manuskrip luar dan tempatan yang menyatakan kewujudan kerajaan di Sarawak, seperti sumber dari kerajaan Majapahit, yaitu negara ketagama yang ditulis sekitar abad ke-14 menyatakan terdapat 4 kerajaan di Sarawak, yaitu Sawaku, Kalka, Samadong, dan Melano. Berdasarkan silsilah raja-raja Brunei dan syair Awang Semaun pula telah wujud 5 kerajaan di Sarawak, yaitu Kalka, Sarawak ataupun Sawaku, Saribas, Samarahan ataupun Samadong, dan Muka ataupun Melano. Selain itu, beberapa manuskrip tempatan membuktikan kewujudan kerajaan-kerajaan ini, seperti dalam Hikayat Datuk Merpati Jepang yang menyatakan terdapat kerajaan di Santubong dan syair Tarsila Cetera Datuk Gudam dan Temegong Abdul Gadir Negeri Saribas yang mengaitkan kewujudan kerajaan Saribas dan kerajaan Kalka. Di samping itu terdapat batu berhala telah dijumpai di Samarahan dan ia dikaitkan dengan kerajaan Samadong. Dan terdapat juga batu gambar di Santubong yang membuktikan kewujudan kerajaan Sawaku. Oke, apa yang kamu nampak pada paparan slide? Ya, peta. Peta ini dia mewakili kerajaan-kerajaan yang pernah wujud di Sarawak. Oke, yang pertama kerajaan Sawaku. Kerajaan Sawaku terletak di kawasan Santubong dan sekitar Sungai Sarawak. Dan pengasas kerajaan ini adalah Datuk Merpati. Dan dia telah wujud pada abad ke-7. Dan seterusnya kita dapat melihat kerajaan Samadong. Dan lokasinya terletak di Samarahan dan Sadong dan wujud pada abad ke-7 juga. Dan seterusnya kita dapat melihat kerajaan Kalka. Dan dia terletak di Kuala Sungai Kalka. Dan pengasasnya adalah Dayang Hubu dan Dayang Ruku. Dan seterusnya kita dapat melihat kerajaan Melano. Dan dia terletak di Sungai Retus. Dan pengasasnya adalah Tugau. Dan dia telah wujud pada sekitar tahun abad ke-11. Dan seterusnya kerajaan Saribas. Lokasi dia terletak di Batang Saribas dan Sungai Rimbas. Dan pengasasnya adalah Pengiran Temegong Abdul Kadir. Dan dia berpusat di Tandang Sari Muara, Sungai Rimbas. Oke, seterusnya kita akan masuk pemerintahan tempatan di Sabah. Oke, masyarakat di Sabah mempunyai sistem pemerintahan tempatan berdasarkan lokasi tertentu.
masyarakat di kawasan pedalaman Sabah membentuk kepimpinan kesukuan yang hampir sama antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Di kawasan lembah sungai, pentadbiran kerajaan diketuai oleh wakil raja atau ketua bebas. Oke, dalam kepimpinan kesukuan, masyarakat pedalaman di Sabah telah mempunyai kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas pada kawalan kuasa-kuasa luar. Hal ini boleh dilihat dalam kepimpinan kesukuan kaum Kadazan Dusun, Murut, dan orang sungai. Kaum Kadazan Dusun, Murut, dan orang sungai mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Kedua-dua kaum mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai orang tua. Bobohizan ataupun bobolian bagi kaum Kadazan Dusun dan babalian bagi kaum Murut. Bobohizan dan babalian ini bertanggung jawab mengurus soal adat dan pantang larang. Oke, seterusnya kita pergi kepada kepimpinan lembah sungai di Sabah. Kawasan lembah sungai di Sabah terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu menerusi wakil Brunei, wakil Sulu, dan wakil ketua bebas. Oke, dalam wakil raja, pengaruh dari Brunei dan Sulu di Sabah adalah menerusi wakil-wakil raja. Kuasa pemerintah wakil raja ini adalah dalam aspek kehakiman, menjaga keamanan, dan kebajikan penduduk. Mereka juga akan mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Kewujudan penempatan di pedalaman Sabah telah membentuk kepimpinan kesukuan yang berdasarkan kaum-kaum tertentu. Keterbukaan kawasan lembah sungai pula membawa kepada kemunculan 3 corak kepimpinan yang berbeza mengikut pengaruh Kesultanan Melayu Brunei, Kesultanan Sulu, dan ketua bebas. Oke, seterusnya dalam ketua bebas, kepimpinan ini diketuai oleh seorang ketua bebas. Mereka ini mentadbir wilayah di muara sungai. Ketua-ketua bebas di Sabah terdiri daripada Syarif Osman yang menguasai kawasan Marudu dan Datuk Kurunding yang menguasai kawasan Tungku. Ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri. Mereka ini biasanya mempunyai pertalian dengan keluarga diraja, sama ada dari Brunei atau Sulu ataupun keturunan Arab Syarif. Penduduk di bawah pemerintahan mereka terdiri daripada pengikut mereka sendiri. Oke, apa yang kita dapat lihat dalam peta ini adalah Sabah terbagi kepada 4 bentuk kepimpinan, yaitu yang pertama wakil Brunei, kepimpinan kesukuan, wakil Sulu, dan ketua bebas. Oke, slide seterusnya kita dapat melihat ini adalah gambaran ketua kaum Murut pada ketika itu. Oke, penduduk Sarawak dan Sabah sudah mempunyai pemerintahan tempatan yang wujud di lembah sungai dan pedalaman. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di kedua-dua kawasan ini mempunyai kesadaran dalam aspek kepimpinan dan bertanggung jawab menjaga hal ehwal kawasan serta kaumnya. Oke, apa yang telah kita pelajari hari ini adalah kita telah mempelajari bentuk pemerintahan yang terdapat di Sarawak dan kita juga telah mempelajari bentuk pemerintahan yang terdapat di Sabah. Dan secara tidak langsung kita dapat membuat perbandingan bentuk pemerintahan
yang terdapat di Sarawak dan Sabah. Oke, ada soalan? Paham? Oke, bagus. Oke, terima kasih karena telah menumpukan perhatian. Jika tidak ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan menjawab soalan, tugasan, dan kuis.